Rakan-rakan pembaca yang dikasihi sekalian, hari ini ingin saya membuat resensi 3 buah buku daripada seorang penulis dengan satu tema. Penulisnya ialah saudara Webb Sutra. Bukunya ialah yang pertama, buku Perang Armageddon yang ditulis pada tahun 2014. Buku yang kedua, prequel trilogi Armageddon Baitul Maqdis Petaka Armageddon 2015, dan buku yang ketiga Magnedo Petaka Ahzab 2017. 3 buah buku, satu cerita yang sama, satu tema yang sama, oleh penulis yang sama, trilogi. Ini sebuah buku yang sangat-sangat menarik untuk kita baca. Buku fiksyen, buku perjuangan, buku peperangan, buku pertempuran. Jarang sekali kita dapat membaca buku-buku seumpama ini dalam penulisan kreatif Melayu. Ada beberapa penulis sebenarnya, tetapi jarang kita dapat membaca buku-buku yang ditulis bersiri seperti ini. Baik, Perang Armageddon ini adalah satu peperangan yang berlaku pada tahun 2480-an. Belum berlaku, sekarang 2020. Buku ini kali pertama ditulis pada tahun 2014. Ada beratus tahun lagi. Tajuknya pun tajuk Armageddon, Petaka Ahzab, Magnedo, yang boleh merujuk kepada peperangan besar yang akan berlaku di antara kuasa-kuasa besar. Peperangan bersifat perang agama, perang sabilillah. Baik, saya perkenalkan wataknya dahulu. Watak ada ditulis, saya rujuk pada buku yang ketiga, Magnedo Petaka Ahzab. Antara watak-watak utama yang ada dalam cerita ini, yang konsisten ditulis dengan watak-watak yang begitu hebat, iaitu Kom Ghazi Fateh Saidi, seorang pemuda Melayu dari Nusantara yang pandai ilmu persilatan Melayu. Ini antara watak utama, iaitu watak pemuda Melayu menjadi tokoh dalam peperangan Armageddon pada tahun 2487. Jeneral Syekh Yassin Sulaiman, ketua pemerintah Majlis Syura berpangkalan di Madinah. Saya sangat percaya nama Syekh Yassin ini diambil daripada Syekh Yassin, atau Syahid Syekh Yassin yang gugur syahid di Palestin. Yang kedua, watak tuan guru, iaitu guru kepada Kom Ghazi Fateh tadi. Itu seorang ulama dan murabi yang terkenal di pondok pengajian di Kelantan. Kom Ghazi Said Ahmad Karim, ketua Brigade Cahaya berpangkalan di Madinah. Kom Ghazi Sulaiman Pasha, ketua jurutera berpangkalan di Madinah. Kom Ghazi Ali Dudayev, pemuda Chechnya. Kom Ghazi Muhammad Said bin Saleh Morsi, pemuda dari Mesir. Dan kita percaya nama ini diambil daripada Presiden Syahid Muhammad Morsi. Kom Ghazi Ma Qinghui, pemuda dari China. Dan saya yakin ini juga diambil daripada semangat saudara-saudara kita di China. Kom Ghazi Abdul Al-Karim bin Muhammad Amin, pemuda dari Palestin. Kom Ghazi Nur Jannah, saintis mencipta pelbagai senjata baik daripada teknologi biobot dan nanobot, berpangkalan di Madinah. Dr. Wajibah binti Abdul Malik, pakar persenjataan cyber. Yaqub Daud, pemuda Yahudi di tebing barat Palestin. Sarjan Hasan Sijik, pemuda Bosnia, dan Kapten Mehmet Turuk, pemuda dari Turki. Ini antara watak, banyak lagi watak dalam cerita ini. Kalau kita biasa menonton filem-filem fiksyen, filem-filem peperangan, kita melihat ada watak-watak superhero. Seperti dalam filem-filem Avengers ada watak-watak superhero. Filem-filem 007 ada watak-watak hero. Timbul persoalan dalam pemikiran kita, kenapa tidak ada satu watak hero dalam kalangan orang Muslim? Maka soalan telah terjawab. Ada 3 buah buku ini yang menyajikan kepada pembaca satu suasana pembacaan yang lain daripada yang lain. Peperangan zaman akan datang. Tempatnya merata-rata, melibatkan di Moskow, di Madinah, di Makkah, di Tanah Melayu,
dan juga di White House. Bagaimana tentera-tentera Al-Ahzab ini, pasukan-pasukan bersekutu ini, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menghancurkan satu kuasa lain yang berpengkalan di Madinah. Adakah umat Islam bersedia untuk menentang pasukan-pasukan bersekutu yang mempunyai senjata-senjata yang hebat? Buku ini menyajikan satu fiksyen, satu pemikiran luar biasa bagaimana kita akan menangani satu peperangan yang hebat. Selain daripada cerita peperangan yang hebat, buku ini juga ada menulis tentang manuskrip-manuskrip lama, ada sumber-sumber keilmuan, sumber-sumber rujukan sampingan yang disediakan dalam buku ini. Okey, antaranya ialah tentang epik Mahabharata dan Ramayana. Penulis membuat cuplikan tentang apa yang berlaku dalam peperangan dalam zaman kuno Mohenjo-daro di Pakistan. Saya sebutkan apa yang ditulis oleh penulis, kisah perang Bharayatudia ataupun Kurukshetra. Arjuna yang gagah berani duduk di hadapan Vimala dan mendarat di tengah-tengah air, lalu meluncurkan Gandewa yang sekali tembak dapat menghanguskan seluruh wilayah musuh. Ibarat hujan lebat mengepung musuh dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Dalam sekelip mata, sebuah bayangan yang tebal menyelubungi wilayah Pandawa. Alam gelap gelita, semua kompas tidak berfungsi. Ini ditulis dalam epik Mahabharata Ramayana. Maknanya peperangan seperti ini seolah-olah satu peperangan nuklear yang telah berlaku entah zaman bila, zaman Atta Beranta dahulu. Dan peperangan seumpama itu akan berlaku lagi pada zaman akan datang. Jadi saya sarankan kepada rakan-rakan para pembaca untuk membaca trilogi buku ini oleh Web Sutra. Tak kisahlah baca yang mana satu pun. Baca buku yang pertama dahulu, buku yang kedua, maupun buku yang ketiga. Kerana karya fiksyen ini tidak menuntut kita membaca mengikut urutan. Dan kita harus bersedia. Dalam cerita ini ada banyak bolak-baliknya, zaman ke zaman, masa ke masa, tempat ke tempat, permainan ruang dan waktu yang akan mencabar minda kita. Jadi Malaysia membaca, bangsa membaca, bangsa berjaya. Selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.